الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويغفر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر، رب تمم بالخير. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال مصنف رحمه الله: ونفعنا بعلومه في دارين آمين ya rabbal alamin. Cabang iman yang ketujuh, beriman dengan kebangkitan selepas mati. Beriman dengan kebangkitan selepas daripada mati. Sayyidina Ali karramallahu wajhah menyatakan, di antara ciri-ciri orang yang bertakwa dia ada empat. Yang pertama, al-khawfu minal jalil, wal amalu bit tanzil, wal ridha bil qalil, wal isti'dadu bir rahim. Yang bermaksud orang yang bertakwa, yang pertama dia hanya takut kepada Allah Ta'ala. Yang kedua, dia beramal dengan apa yang diturunkan oleh Allah Ta'ala. Yang ketiga, dia sentiasa redha dengan pemberian yang datang daripada Allah Ta'ala walaupun sedikit. Dan yang keempat, dia mempersiapkan diri dia untuk berhadapan dengan peristiwa kematian. Maka ini di antara perkara yang akan kita hadapi dan wajib ke atas kita untuk mengimaninya, yakni kebangkitan selepas daripada mati. Apabila kita ni sekarang kita sebut dah sebelum pada ni, kita akan mengalami 5 fasal. Fasal yang pertama di alam arwah. Fasal yang kedua berada di alam rahim. Fasal yang tiga, fasal sekarang ni yang disebut oleh Rasulullah, umur ummati baina sittin wa sab'in. Umur umat aku di antara 60 hingga 70. Ni fasa kita sekarang. Ada pun 2 fasa lagi yang akan kita hadapi, yakni dia panggil alam barzakh. Dan juga yang terakhir sekali alam akhirat. Ini fasa yang akan kita hadapi. Jadi kita semua ni akan jumpa dengan kematian. Dan selepas daripada kematian tersebut ada kebangkitan pula. Ada kebangkitan pula. Firman Allah Ta'ala, za'amal ladzina kafaru an lan yub'athum qul bala wa rabbi latub'athun. Artinya orang kafir mengatakan bahawa mereka tidak akan dibangkitkan sesudah mati. Bagi orang kafir, dia mengatakan bahawa ni hidup sekali je. Maka enjoy lah dengan kehidupan kamu. Tambah lagi kalau kita tengok ada elang dia kata apa? Muda kita sekali je. Maka waktu ni lah nak enjoy, waktu ni lah nak berhibur, waktu ni lah buat benda yang kita nak. Padahal hakikat semua kita tahu bahawa selepas daripada kehidupan ni kita akan ada lagi kehidupan yang lebih sempurna, yang tidak ada kesudahan dan tidak ada pengakhiran selepas daripada ini, yakni hari akhirat.
Sebab itu sekali hidup kita di dunia ni gomohlah sungguh-sungguh. Perbanyakkanlah amalan sungguh-sungguh supaya kita tidak menyesal pada hari akhirat kelak. Di sini dia sebut orang kafir mengatakan bahawa mereka tidak akan dibangkitkan sesudah mati. Malah di kalangan mereka ni ramai pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjing, menghina Rasulullah, menghina sahabat Nabi. Di antaranya dia ambil tulang belulang, dia kata, dah hak balas ni kamu kata akan hidup mula hari akhirat. Kamu akan tengok ni akan hidup mula ke hari akan datang ni lah, akan dah hancur lebur jadi tanah dah ni. Maka Allah Ta'ala suruh jawab, di antaranya Allah Ta'ala menceritakan, kamu pernah tengok tak satu kawasan yang mana apabila didatangi kemarau yang panjang menyebabkan habis pokok-pokok, rumput-rumput makuh belaka. Apabila Allah Ta'ala mendatangkan hujan, kamu boleh tengok bagaimana pokok-pokok tumbuh kembali. Pokok-pokok hijau kembali. Siapa yang menghijaukan? Siapa yang menumbuhkan? Siapa yang menghidupkan kembali pokok itu kalau bukan Allah Ta'ala? Bagi Allah Ta'ala perkara yang mudah. Kita hak asal daripada tadak ni Allah Ta'ala boleh mengadakan. Apatah lagi barang hak ada ni, dia bangkit semula aja pada hari akhirat kelak. Pada hari akhirat kelak, katakanlah bahkan demi Tuhanku kamu akan dibangkitkan. Katanya Allah Ta'ala, wahai Muhammad mujawab. Mujawab bahawa mu memang akan dibangkitkan pada hari akhirat kelak. Kalau kita nak tahu bagaimana dialog antara kita dengan orang mati ni boleh ataupun tidak. Kita bercakap dengan orang mati boleh ataupun tidak. Ulama-ulama menyatakan kita bercakap dengan orang mati boleh. Dan orang mati dengar benda kita khabar tu, orang mati boleh dengar, dia boleh tahu, tapi dia tak boleh jawab aja. Kalau boleh jawabnya jadi cerita lain lah pula. Kalau kita tengok dalam peristiwa dalam peperangan Badar. Peperangan Badar semua kita tahu bagaimana tentera Islam 313 melawan tentera kafir 1000 orang dengan kelengkapan senjata yang begitu hebat. Apabila berlawan alalah 70 orang kafir hak mampu. Mereka yang menghina Rasulullah, yang membunuh sahabat, yang menghalau Rasulullah dan sahabat, ni puak-puak aliang ni. Jadi di dalam peperangan Badar, Islam dapat mengalahkan, boleh menghapuskan, membunuh 70 orang. Apabila 70 orang ni dia letak pada satu kawasan. Dia letak pada satu kawasan, dalam satu lubang. Lalu Rasulullah berdiri pada pergigian lubang tersebut. Rasulullah sebut nama seorang-seorang. Rasulullah sebut nama seorang-seorang. Dah guana. Hak sebelum ni aku khabar kamu dah sekarang mu jumpa dak lagi. Hak aku khabar pasal kematian mu jumpa dak lagi. Hak aku khabar kamu tentang azab mu jumpa dak lagi. Maka katanya Sayyidina Umar, ya Rasulullah, mu cakap dengan mereka ni, mereka dengar dah. Mereka tahu dah. Katanya Rasulullah, ya mereka dengar tapi mereka tak mampu nak jawab. Mereka dengar. Sebab tu dalam riwayat yang lain dia sebut, apabila mati seseorang nak adam, maka orang jatuh dia kubur, siap ke bumi apa. Maka apabila orang nak balik semula, mereka dan dengar tapak kaki dia. Mereka dengar tapak kaki orang balik. Tak dengar tu, lepas pada tu malaikat akan mendatangi kamu. Ni nak kabarnya gambaran bahawa kamu akan berhadapan dengan hari ni satu hari nanti. Maka apabila begitu jelaslah kita pun akan berhadapan dengan perkara ni. Cuma dalam bab kebangkitan selepas daripada mati ni, suka saya nak membaca satu surah dan juga terjemahan yang datang daripada para ulama.
huraian yang datang daripada ulama berkaitan dengan satu surah yang biasa kita baca ni. Surah Zalzalah. Ni surah ni dia ada kaitan dengan kebangkitan selepas mati ni, ada kebangkitan selepas pada mati. Firman Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qalal insanu ma laha yauma idzin tuhadditsu akhbaraha bi anna rabbaka awhalaha yauma idzin yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Yang bermaksud apabila bumi dikekalkan dengan getaran yang sedahsyat-dahsyatnya, serta bumi itu mengeluarkan segala isinya, dan berkatalah manusia dengan perasaan takut apa yang sudah terjadi kepada bumi. Pada hari itu bumi pun menceritakan khabar beritanya, bahawa Tuhanmu telah memerintahkannya berlaku sedemikian. Pada hari itu manusia akan keluar berselerak daripada kubur masing-masing untuk diperlihatkan kepada mereka amalan-amalan mereka. Maka sesiapa yang berbuat kebajikan sebesar darah, nescaya akan dilihatnya dalam suratan amalnya. Dan sesiapa yang berbuat kejahatan sebesar darah, nescaya dia akan melihat di dalam suratan amalnya. Kalau kita lihat firman Allah Ta'ala ni surah Zalzalah. Surah Zalzalah ni dia di antaranya juzuk amal, juzuk 30 tu. Juzuk 30 tu. Biasanya kalau juzuk amal pendek menceritakan tentang bab keimanan, biasanya dia adalah surah Makkiyah. Surah Makkiyah ni surah yang diturunkan oleh Allah Ta'ala sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke Madinah. Sebelum berhijrah, hak turunnya wahyu sebelum daripada tu 13 hijrah, 13 tahun berada di Mekah tu dia panggil surah Makkiyah. Tapi surah Zalzalah ini katanya para ulama ia adalah surah Madaniyah. Surah Madaniyah, pendapat ulama kebanyakan dia sebut surah Madaniyah. Dan ini yang dinyatakan oleh Syekh Wahbah Zuhaili di dalam kitabnya Tafsir Munir. Ada pun pendapat Ibnu Katsir, dia menyatakan ini adalah surah Makkiyah. Satu. Yang kedua, turunnya surah ini di antara sebabnya diceritakan ada di kalangan sahabat Nabi. Dia membelanjakan makan kepada seseorang dengan keadaan makan yang sedikit. Jadi apabila makan yang sedikit, maka orang katalah, dia kata dah kalau mu bagi orang makan balas ni tak ada benda, tak ada dapat pada, sikit berdoa. Maka Allah Ta'ala menurunkan surah ni kerana apa? Kalau kita tengok penghujung ayat tersebut, disebut apa? Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Siapa-siapa yang buat kebaikan walaupun besar zarah, nescaya dia akan lihat pada hari akhirat kelak, dia akan lihat. Jadi maknanya sama ada amalanmu sikit, amalanmu banyak, nescaya mu akan lihat balasannya dari sisi Allah Ta'ala. Jadi kalau kita lihat surah ni, Allah Ta'ala menceritakan yang pertama, apabila bumi dikekalkan dengan getaran yang sedahsyat-dahsyatnya. Kalau kita tengok berlaku di dunia hari ni, di antaranya berlakunya gempa bumi. Gempa bumi kita dak rajin dengar setengah jam, gempa bumi sekejap aja.
Gepa bumi sekejap aja kita boleh tengok bagaimana hancur lebur bumi. Baik di Jepun, baik di India, baik di Indonesia. Apabila mari gepa bumi sekejap aja, hanya berapa minit je, kadang-kadang berapa saat aja. Bangunan sampai rotor habis, orang berhenti sambil naik kereta tengah, naik motor berhenti belakang. Ada keadaan ketakutan, adalah keadaan seolah-olah orang mabung. Seolah-olah orang mabung. Dan inilah diceritakan kalau setara tu yang berlaku, kita boleh tengok dahsyat. Ningkan pula Allah Ta'ala kata apabila bumi digoncang dengan sedahsyat-dahsyatnya, maka berlaku hari ni tak dahsyat, sekejap aja. Hak tu pun orang takutan adalah keadaan segala benda hancur lebur, orang takutan hak mati-matilah. Dari akhirat nanti apabila datangnya gempa bumi, gegaran yang datang daripada Allah dengan gegaran yang begitu dahsyat. Gegaran yang begitu dahsyat. Jadi waktu itulah kita sebut pada perjumpaan yang lepas, bagaimana orang tengah mengandung ni, dia keluar baby dah kadang dok sedar langsung. Dah kadang hok makan dok dah letak dalam mulut lagi makanan, takutan dengan apa yang berlaku. Itu yang akan berlaku di akhir zaman apabila datang hari akhirat. Datangnya hari kiamat apabila tiupan sangkakala daripada malaikat. Satu. Yang kedua, serta bumi itu mengeluarkan segala isinya. Ada riwayat menyatakan bumi mengeluarkan emas dan perak. Mengeluarkan emas dan perak, masing-masing pakat nak balah belaka emas dan perak. Ada dia kata sebab natang ni hak jadi perang ni. Hak ni pula kata sebab benda ni lah emas perak ni lah yang jadi putus silaturahmi anak beranak ni. Sebab benda ni lah yang jadi habis palohannya ni. Masing-masing menyebabkan meninggalkan perkara tersebut. Ada ulama menyatakan maksudnya Allah Ta'ala mengeluarkan segala isi daripada perutnya, maknanya Allah Ta'ala mengeluarkan dua benda. Dia panggil as-saqalain, yakni dua makhluk yang dibebankan tanggungjawab oleh Allah Ta'ala pada mereka. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan menjadi kewajipan kepada mereka untuk memperhambakan diri kepada Allah. Maka Allah Ta'ala buat keluar semula ni kita ni daripada perut bumi ni, buat keluar semula. Dan kalau kita mengaji dalam kitab akidah disebut, walaupun disebut di dalam firman Allah Ta'ala kullu syai'in halikun illa wajhah. Semua perkara akan rosak binasa kecuali Allah Ta'ala. Namun dalam riwayat yang lain ada juga makhluk-makhluk yang Allah Ta'ala tidak membinasakannya. Contohnya di antaranya katanya para ulama ruh Allah Ta'ala tidak binasakan. Syurga neraka hak ada dah Allah Ta'ala tak binasakan. Di antaranya juga tulang sulbi yang ada. Ni kalau kita baca lah kitab-kitab akidah besar sikit, kita jumpa lapak ni. Tulang sulbi manusia ni. Ni tidak akan asyuk dia seolah-olah ni jadi benih pada kita apabila kita mati nak dibakit mula hari akhirat. Tulang sulbi ni dalam tubuh badan kita ada macam benih. Benda kecil ya tulang ya Allah Ta'ala kekalkan dan akan bangkit mula pada hari akhirat kelak. Guana-guana tu bagi Allah Ta'ala mudahlah. Kita tengok buah durian butir besar ni je, nyatanya tengok pokok besar semelu. Tu Allah Ta'ala yang buah, mudah bagi Allah Ta'ala. Tanam butir buah timur Cina besar ni je, tapi tahan keluar buah besar ni. Keluar buah, apa buah, siapa yang buah? Allah Ta'ala. Maka begitu juga daripada tulang sulbi manusia ni Allah Ta'ala buat mari daripada dia mula kita jadi hidup mudah. Jadi apabila dia sebut, maka bumi akan mengeluarkan segala isi. Maka anak Adam hak yang ditanam, hak yang dikubur baik, hak tengok laik duk mana pun, hak kena makan ikan ke apa akan bangkit mula tu. Allah Ta'ala buat keluar mula
Kenapa? Waktu perhitungan telah tiba. Waktu perhitungan telah tiba. Wa qala al-insanu ma laha. Maka apa disebut dinyatakan oleh Allah Ta'ala. Dan berkatalah manusia dengan perasaan ketakutan. Ma laha, benda ni. Benda ni seolah-olah ni tanya, dah siapa yang pakai mula aku ni tengah-tengah tidur ni? Siapa yang pakai mula aku ni? Macam kita lah kejut daripada tidur merapu dah keadaan tak setuh apa-apa begitu. Jadi apabila orang mati ni, apabila dia bangkit, dia tanya wa qala al-insan ma laha. Maka manusia bercakap, benda ni. Apa aku dibangkitkan semula ni? Apa ni? Dia katanya para ulama hak cakap begini ni orang hak tak mengaji. Hak cakap begini ni orang kafir. Ada pun orang hak beriman ni yang ngaji dah waktu hidup di dunia dahulu. Boleh jadi hak ni hak aku mengaji dulu ni. Boleh jadi hak ni lah hak tok guru cerita. Boleh jadi hak ni lah hak ulama cerita. Hak ni lah aku dengar surah semua khabar kebangkitan berita boleh jadi hak ni. Boleh jadi hak ni. Maka hak beriman, hak berilmu dia tahu. Ada pun bagi orang-orang jahil, bagi orang-orang kafir tak tahu. Kenapa dia anggap bahawa apabila mati gitu habis gitu je. Dok pada hari akhirat kelak mereka akan dibangkitkan semula. Mereka akan dibangkitkan. Maka mereka berkata, apa yang sudah terjadi kepada bumi malah apa ni. Kalau kita tengok Tok Guru ni Aziz, dia menceritakan seolah-olah macam kita balik rumah lah. Balik rumah ni apabila sampai ke rumah, tengok rumah kita kubahnya ngebuku berselera ngepitung macam-macam kubahnya lah. Jadi kita masuk malah apa ni rumah aku kena masuk curi ke sebab apa dah kadang tak tahu benda ni. Bapa jadi gini. Malah bapa ni. Maka yauma idzin tuhaddisu akhbaraha bi anna rabbaka awhalaha. Pada hari yang mana bumi pun menceritakan khabar beritanya. Pada hari tersebut bumi yang khabar benda hak berlaku. Khabar lagu mana? Maknanya bumi bercakap dengan anak Adam. Ini disebut dalam kitab-kitab tafsir ni, bumi bercakap dengan anak Adam. Dah guana hak tak payah pelik lah kalau kita tengok bahawa dunia kita ni pernah diajar oleh binatang. Dunia kita ni pernah diajar oleh binatang, sama ada berita hak lepas ataupun yang akan berlaku kayak gini, dan juga hari akhirat kelak. Yang pertama hak kita ngaji dengan binatang ni, di antaranya cerita anak Nabi Adam. Anak Nabi Adam diriwayatkan apabila Habil dan Qabil. Apabila Qabil ni dia tak puas hati kerana Habil ni kena kahwin dengan pasangan dia tu, pasangannya lawa. Maka apabila kahwin tak, maka Qabil tak puas hati, makanya balasnya bunuh Habil. Bunuh Habil tu, lepasnya bunuh Habil, dia tak tahu sebab dia orang pertama yang melakukan perbuatan tersebut. Dia orang pertama yang melakukan perbuatan tersebut. Jadi dia tak tahu nak guna ni, mai kerah ketung dah ni. Cakap dak gerak dah mati dah, tapi dia tak tahulah moga mati tu first time baru berlaku pada mata. Tak tahu nak guna, tak tahu. Maka Allah Taala menyatakan bagaimana didatangkan burung gagak. Didatangkan burung gagak. Burung gagak ni sebab tu Tok Guru ni Aziz kata, tengok burung gagak tua daripada orang Melayu lagi ni. Maknanya burung gagak ada dah, belum kita wujud lagi. Jadi apabila begitu burung gagak mari nyebalah 2 ekor, lelah mampu seekor. Maka burung gagak ni nyeduk kain tanah. Kain tak nak siapa berlubang. Lepas tu nyeret hak kawan yang mampu tu nyetok dalam lubang. Lepas tu dia kambuh mula. Maka apabila begitu Qabil kata, gitu. Gitu tu cara nak mengelak daripada orang tahu ni. Makanya gali nyetok habis dalam tu nya kambuh. Maknanya ngaji dengan binatang satu.
Yang kedua, kalau kita tengok juga disebut di antara tanda-tanda akhir zaman. Ni tanda-tanda besar kisah akhir zaman, akan keluar dabbatul ard, binatang yang akan keluar daripada perut bumi, yang mana dia akan bercakap dengan manusia. Waktu tu orang mayabang dok cara dah Allah Ta'ala, dok kenal dah Quran, dok baca dah. Jadi kalau hari akhirat kelak, sebelum datangnya hari kiamat tu Quran dihilangkan, maka dok pelik dah orang dok baca. Apabila dok baca, dia dok kejut dia tu tak ada. Dia dok kejut sebab dia dok baca. Macam kita lah kalau dok baca Quran di rumah, tiba-tiba dalam Quran kita muka suratnya hilang, dok tahu faham mana. Dok kejut muka tengok pun dah. Dok kejut dia. Hak biasa kejut ni hak baca semua. Oh, mana tak ada muka surat. Ada orang buat video, dia bagi pada orang yang mana dia ni hafiz Quran. Dia beri Quran, dia sengelih bagi Quran, hak tak ada muka surat dalam, kosong, tak ada tulisan. Jadi hafiz Quran, ni buka dia tengok Allah, nangis kerana apa? Kejut. Tak ada benda dalam Quran tu. Sebab apa ni nangis? Sebabnya baca semua. Jadi amalan dia. Jadi kita hak dak baca ni hilang pun kita dak tahu bila hilang dak muka dak baca. Jadi disebut akhir zaman gitu. Di akhir zaman manusianya jadi jahil belaka. Allah Ta'ala dak kenal semayang bang tak peduli dah. Maka binatang kabur kepada anak Adam. Ada betul dia keluar daripada bumi, cakap dengan anak Adam. Cakap lagu mana? Wallahu a'lam. Tapi benda tu senang sangat. Hari ni burung kakak tua pada cakap. Tu kita anak Adam hancur. Anak Adam hancur. Ada seorang hamba Allah Ta'ala ni bela burung kakak tua. Dah burung kakak tua ni patang hajar je. Dia turut lalu. Kita ajar dia beri salam. Assalamualaikum. Ikut. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kita balik rumah. Dia beri salam. Kita sengih Tapi kalau orang curi mari, beri salam. Dia beri juga muka hajar gitu. Dia tak tahu dia buat cakap benda. Tu nak khabar binatang kita belajar. Jadi apabila burung sahabat hamba Allah Ta'ala ni dia ajar gitu. Mari kawan-kawan dia hak nakal. Kawan-kawan dia hak nakal nyegi kat burung kakak tua tu tahu ni ajar dia. Dia ajar gelak ke tuang dia. Tuang dia tu orang panggil dia dak berahi, orang panggilnya botok. Dia dak berahi, orang panggilnya botok. Dia ajar burung kakak tua, botok. Maka burung kakak tua turun sungguh. Tuang dia balik, botok jual dia burung tu. Ada orang tengok ni. Nak khabar burung ni pun kalau kita ajarnya boleh nikah Allah Ta'ala. Allah Ta'ala kita boleh cakap siapa bagi? Allah. Maka Allah Ta'ala nak buat binatang cakap tu mudah bagi Allah. Maka jumhur ulama menyatakan di sini, yauma idzin tuhadditsu akhbaraha bi anna rabbaka awhalaha. Pada hari tersebut apabila dibangkitkan, apabila manusia cakap malah bapa ni, maka tukang jawab apa? Hak tukang jawab katanya para ulama berdasarkan firman Allah, bumi kabur. Bumi bercakap. Cakap mana kau? Wallahu a'lam. Allah Ta'ala Maha mengetahui. Tapi kalau kita mengaji kitab-kitab berkaitan dengan keadaan di dalam kubur memang disebut. Disebut apabila masuknya anak Adam hak baik dalam kubur, apa yang akan bercakap? Bumi akan bercakap marhaban wa ala. Mari hamba Allah Ta'ala yang baik, maknanya dia menjemput kita, melayan kita. Mari kita. Mu anak Adam hak paling baik kali berjalan atas tubuh badan aku. Belum ni mu jalan atas aku dah nak sekarang mu duduk dengan aku akan beri layanan terbaik padamu. Disebut dalam hadis Nabi. Begitu juga orang jahat nak untuk billahi min dalik. Apabila mati, la marhaban wala ahlan, tidak ada jemputan untukmu, tak ada kemuliaan untukmu. Mari sini. Belum ni mu duduk atas aku, mu buat maksiat sama aku dah nak buat benda. Sekarang mu duduk depan aku ni. Disebut dalam hadis Nabi apabila kubur ni menghimpit seseorang hak jahat ni, tulang rusuk dia kata Rasulullah berselisih begini, tulang rusuk. Tulang rusuk berselisih siapa setara ni. Rasulullah tunjuk dengan tangan. Nak khabar tu gambar orang bahawa bumi bercakap.
betul kedak hang matilah dulu. Jumpalah jawapan dia tu. Hak berita mari daripada Quran, berita mari daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka pada ketika itu bumi pun menceritakan khabar beritanya. Bumi kabarlah hak mu hadapi sekarang ni benda-benda ni. Ada riwayat yang lain sebut bahawa bumi cakap bumi kabar benda. Kabar benda hak kita buat atas muka bumi dulu. Bumi kabar. Belum ni tak depan orang kita baik, belakang orang jadi atu. Orang tak tahu. Orang tak tahu, orang tahu kita tak duduk surah je. Orang tak tahu tahan kita duduk rumah buat benda. Orang nampak kita pegang kitab je. Orang tak nampak kita pegang hak benda lain, orang tak tahu. Maka segala benda tu Allah Ta'ala akan zahir bumi kabar. Bumi kabar benda hak mu buat tu. Begitu. Yauma idzin yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum. Pada hari itu manusia akan keluar berselerak dari kubur masing-masing untuk diperlihatkan kepada mereka balasan amal-amal mereka. Pada hari tersebut Allah Ta'ala akan zahirkan amalan-amalan yang mereka buat ni. Katanya Tok Guru ni Aziz, liyurau a'malau, maknanya dipaksa melihat amalan mereka. Maksudnya dipaksa maknanya sama ada mu nak tengok pun Allah Ta'ala bagi tengok, mu tambah tengok pun mu kena tengok. Mu kena tengok benda hak mu buat tu. Mu kena tengok benda hak mu buat tu. Jadi apabila begitu, sebab itulah benda hak kita buat ni belum ni hak depan nak ada orang tahu. Tapi hak belakang anak ada orang tahu kita. Tak tahu hak kita duduk seorang dalam bilik. Hak duduk kita buat jauh pada orang. Benda tu semua orang tak tahu belakang. Tapi segala benda tu cuma angok belakang pada hari akhirat. Keluar belakang. Melainkan pada beberapa keadaan. Yang pertama, orang yang taubat pada Allah. Orang yang taubat kepada Allah Ta'ala, katanya para ulama, berlaku khilaf di kalangan mereka dengan sebab dua benda. Kalau seseorang tu bertaubat pada Allah, katanya mendapat sebagai ulama, amalan dia yang ditulis di kitab suratan amal dia tu jahat dia tu, dengan sebab dia taubat, Allah Ta'ala padam semula. Maknanya buka suratan amal, tak ada orang jahat mungkinnya taubat dah. Satu. Yang kedua, katanya para ulama, apabila seseorang tu bertaubat pada Allah, maka di suratan amal dia tu ada lagi. Ada. Allah Ta'ala dah potong. Dah macam mana? Apabila pada hari perhitungan dengan Allah Ta'ala tunjuk hak baik saja kita buat. Hak buruk walaupun ada di suratan amal, Allah Ta'ala dah tunjuk. Dah tunjuk. Sebab apa dah tunjuk? Kenapa? Kerana kita bertaubat dah pada Allah Ta'ala. Jadi apabila begitu Allah Ta'ala tanya kita, dah buat ni ada lagi dah aku dah tunjuk ni, sebab aku tunjuk ni. Hak orang tengok belakang membuat, dia kata ada, ya Allah. Hak mu dak tunjuk hak buruk aku, mu dak tunjuk belakang, ya Allah. Maknanya orang lain dak tahu antara aku dengan mu, ya Allah. Maka waktu tu kita akan lebih-lebih lagi lah bersyukur pada Allah Ta'ala. Lebih-lebih lagi berterima kasih kepada Allah Ta'ala. Sebab apa Allah Ta'ala dak tunjuk? Sebab apa? Sebab kita taubat kepada Allah Ta'ala. Yang pertama. Yang kedua, katanya para ulama, sebab apa Allah Ta'ala dak zahirkan kepada anak Adam? Man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah. Siapa-siapa yang tutup aib saudaranya di dunia. Siapa-siapa yang tutup aib saudaranya di dunia, dia tahu hamba Allah Ta'ala ni buat salah. Tapi ingat, benda kita tutup ni tengok keadaan juga. Maksud keadaan ni, kalau aib yang berlaku pada seseorang yang bersabit dengan hak anak Adam yang lain, hak tu kena khabar, Bukan kita nak sabitkan aib dia saja, kita nak khabar orang, bukan nak menyelamatkan orang lain. Hak tu kena khabar tu, Kita khabar contoh. Hamba Allah Ta'ala ni perangannya uduh. Nyekhanak orang semua, tipu duit orang, tipu tanah orang, nak boleh dengan dia. Benda ni pernah berlaku pada seorang hamba Allah Ta'ala, sahabat kita. Dia ni hampir-hampir nak kena tipu 70,000 nak pergi tanah selip.
Jadi bawa dah duit ni. Guanya ada komplot, ada kebetulan hak bawa duit ni. Sahabat ni bawa ayah dia. Ayahnya orang tua. Jadi dia ni pula ada duit. Jadi orang ada duit, orang muda pula dia tak mikir panjang, dia pakai je lalu ngau kata murah dia beli lalu. Masa nak bayar tu dia bawa ayah dia. Ayah ni orang tua. Jadi ayah ni belum nak serah duit, tanya kok ni. Nampak tanya tu nampak macam ke jawab tak jawab. Antaranya dia tengok gerang je. Kata ni tanah awak tak? Tanah hamba. Cuba awak mari kat Menalang je. Allah kat Menalang tinggal. Ambu duk jual tanah kat Menalang tinggal. Dekat Menalang ni orang rumah pegang. Nampaklah. Air je dah tuk pening ni. Cek. Dok bukan tanah yang tipu. Kalau bagi kau 70,000 anu bodoh gitulah. Jadi apabila kita kena dah gitu. Jadi apabila kalaulah kita diak pada orang lain, mungkin orang lain kena tipu pun, maka kita pesan lalu, aku baru ni nak kena dah dengan Samak ni. Maaf kalau nama Samak sini contoh saja. Mu nak kena dah dengan Samak baru ni 70,000. Kalau mu nak berusaha modal kat baru ni aku nak kena dah. Maknanya kita sebut tu kerana bukan semata-mata kerana dia tu nak menyelamatkan orang lain. Gitu tu boleh ada masalah tu. Tu tak ada masalah. Mu jangan duk turut je mengajar ni bawa ajar orang sesat. Mu tahu mana aku tahulah. Sebab dia diam ada bukti lah ni, ada bukti. Jangan turut. Bukan kita nak kabur aib dia, tapi nak menyelamatkan orang lain. Tu kena kabur tu hak sabit dengan hak umum. Ada pun kalau hak sabit dengan hak individu. Individu contohlah kita sayang apa. Kadang-kadang sayang kita ni adalah buah-buah hak nakal dia tu, buah-buah sepelek dia tu. Jadi tu hak dia duk kacau hak orang. Jadi kita tahu. Maka kita tahu hak buruk dia buat tu, nasihat jangan kebel ke orang. Bangsa tara muslimah, siapa-siapa yang tutup aib saudaranya di dunia, Allah Ta'ala tutup aibnya di dunia dan akhirat. Kita ni gitu sama dengan kita juga. Kita banyak dah buah hak buruk. Banyak. Cuma Allah Ta'ala tutup. Kalau Allah Ta'ala buka belakang hacul lebur kita. Nak sayang orang pun orang kenal kita jahat. Maka begitu nak khabar pada diri kita. Cara nak mengelak kesusahan kita hari akhirat. Di antaranya juga tutup aib saudara kita di dunia ni. Jangan wasdak cakap sangat tentang kita tahu kita kebel habis kau orang. Jangan. Susah kita hari akhirat kelak. Maka siapa-siapa yang tutup aibnya aib saudaranya di dunia ni, Allah Ta'ala boleh tutup aibnya di akhirat kelak. Maka ketika mana dia paparkan amalan kita, hak buruk kita Allah Ta'ala tak tunjuk. Kerana apa? Kerana kita tutup aib saudara kita waktu di dunia dulu. Maka tu cara nak mengelak diri daripada dizahirkan amalan-amalan kita hak jahat. Maka disebut ni pada hari tersebut manusia ni akan keluar daripada kubur masing-masing dan diperlihatkan amalan-amalan mereka. Waktu tu sebab itulah kita diajar ni takut pada Allah, bukan dia ajar takut pada makhluk. Kalau dia ajar takut pada makhluk, dia ajar takut pada suami, dia ajar takut pada isteri, sekadar depan tu lah kita takutnya. Depan suami kita ada senyap, jadi baik warak lalu. Tak ada suami kita hak aku kali. Nampak bini kita tunjuk sekali. Tak ada bini kita hak ego sekali. Ada. Jadi apabila gitu tahi depan polis kita baik sekali. Tak ada polis ni congek motor ke atas ke bawah macam-macam. Jadi dia ajar takut pada makhluk. Tapi kalau takut pada Allah, mu duduk seorang pun Allah Ta'ala tengok. Mu duduk ramai-ramai pun Allah Ta'ala tengok. Mu duduk sejid pun Allah Ta'ala tengok. Mu duduk rumah seorang pun Allah Ta'ala tengok. Allah Ta'ala tahu muat dia. Maka sebab tu segala amalan kita buat ni congok-angok. Nya keluar belaka. Hak baik keluar, hak buruk keluar. Lepas tu kita kena ingat di sini Allah Ta'ala cerita dah hari akhirat amalan kamu akan dizahirkan dan dipaksa mu tengok. Waktu tu malu dah tahu dah. Macam hari ni lah kadang-kadang ada orang nak buat maksiat. Nyusuk ni daripada orang ramai. Nyusuk. Nya masuk satu tempat, contohlah dia nak berzina dengan puang.
Yang nusuk payah berzina lah, berzina. Tiba-tiba tahu ada CCTV situ. Lalah ni bolanya upload lau dalam TikTok, dalam Facebook. Lalah zahir muka benda perasaan kita. Ha Allah, malu kira keluar apa pada dia pakai pudah semua dah lah. Dia tak bagi orang cam. Nak kapanya tu takut malu kita, maka hari akhirat pun gitu juga. Hak kita nusuk apa ni, kita ngaji kan kiraman katibin, malaikat kiri kanan kita duk rakam semua kita buat. Duk rakam semua dari akhirat cuma benda tu belakang. Lepas tu Guni Aziz dia pernah sebut, dia kata dulu tapi dia ingatlah siapa punya kerja ni. Dulu ada orangnya buat lari duit negara. Nyambil duit tabung haji berlaku mana, nyambil juta-juta buat lari ke bank mana, bank Swiss ke Belanda. Hak boleh simpan tu yang mana tak ada orang boleh cara malaikat tuan punya tubuh je. Jadi maknanya bank hak paling kebal lah di dunianya. Katanya tu Guni Aziz tu tak cerdik. Dia membuat lari juta, 50 juta apa. Hari akhirat keluar belakang. Belalah dunia tak keluar pun hari akhirat keluar. Mati ingatan untuk kita begitulah. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapa-siapa yang buat kebaikan walaupun bersaudara, dia akan tengok suratan amal pada akhirat ada. Maka sebab tu dalam perkara baik ni jangan pandang remeh. Allah Rasulullah sebut la tahkiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhin talik. Jangan sekali-kali kamu memandang remeh pada satu-satu kebaikan walaupun kamu mendatangi saudara kamu dengan muka yang manis. Jangan pandang remeh. Mu derma seriap padang. Jangan. Dan hak ni lah dengan sebab cerita ginilah yang Allah Ta'ala turun firman ni. Apabila seorang sahabat dia belanja makan je, kata Rasulullah, kamu akan dihitung dengan sebab kebaikan yang mu buat ni. Kata sahabat Nabi, ya Rasulullah, adakah dengan buat sikit ni buat kira juga ke? Ya, kata ya Rasulullah, akan buat kira. Akan masuk dalam surat amal kamu. Sebab tu dalam riwayat menceritakan ada manusia yang dimasukkan oleh Allah Ta'ala dalam syurga gara-gara kerana dia menghilangkan sesuatu perkara yang mengganggu laluan orang ramai. Kita balik jalan kaki contoh. Tiba-tiba jumpalah ada batu besar lori jalan ke mana jatuh ada jalan raya. Kita ambil sepak-sepak kaki buat lari batu tu. Dengan sebab sedemikian ada orang masuk syurga dengan sebab benda tu. Balik kaki jumpa pelepahnya, alih pelepahnya supaya orang tak langgar. Maka ada pahala dalam perkara tu. Jangan pandang remeh. Buat gini bukan benda sangat pun. Jangan. Jangan pandang remeh satu-satu kebaikan. Kerana memandang remeh pada perkara kebaikan itu salah satu ciri-ciri yang ada pada orang munafik. Dalam zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam peperangan Tabuk, sahabat-sahabat Nabi yang miskin ni dia bawa secupuk kemah. Dia bawa genggam wah kemah, ya Rasulullah. Hak ni dia ada ya Rasulullah. Untuk nak derma ya Rasulullah. Rasulullah ambil. Orang munafik kata dah bila nak menang ni banyak tu lawan tu tergerung, bukan boleh menang. Menangis sahabat-sahabat orang miskin ni. Kenapa hak tu je ni mampu? Rasulullah marah pada orang hak hina ni, orang hak kritik ni. Nak kabarnya perkara hak baik usaha dah buat kada hak mampu. Tak kira lah sama ada hak wajib ataupun hak sunnah. Dan faman ya'mal wa man ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Ada pun siapa-siapa yang buat jahat, walaupun besar zarah, ia akan lihat juga balasannya di sisi Allah Ta'ala hari kiamat kelak. Disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada manusia yang dihumbankan ke dalam neraka gara-gara sebatang kayu sirah. Sebatang kayu sirah. Diceritakan oleh Imam Nawawi dalam kitab Bustanul Arifin. Ada seorang ulama, dia berdoa semua pada Allah, ya Allah, benarkanlah aku ya Allah supaya dapatlah mimpi untuk nak jumpa dengan guru aku ni. Aku nak tanya benda kok yang dia buat, amalan benda kok dia buat, bagaimana layanan Allah Ta'ala pada dia.
Dia berdoa semua, berdoa setahun doa. Allah Ta'ala makbulkan dia. Dalam mimpi dia jumpa tu guru dia. Dia tanya ni Imam Nawawi ceritalah kitab dia. Lalu dia tanya guru dia, kata wahai guruku, apakah balasan yang Allah Ta'ala beri pada kamu? Kerana mu ni orang soleh, kuat beramal, kuat mengajar orang alim, kuat ibadah. Benda kau amalan, benda Allah Ta'ala balas kepadamu dengan kebaikan yang mu buat. Maka kata hamba Allah Ta'ala ni, kerana dia tengok guru dia ni dalam keadaan sedih. Bukan gembira, sedih. Dia tanya, guru dia kata apa? Dia kata waktu aku hidup dulu, aku pernah masuk daripada satu pintu. Aku jumpa sebatang kayu, kayu kecil. Kayu tu aku dah ingat, sama ada aku buang ke ataupun aku buat cokai gigi. Maknanya kecil doh. Awak cokai gigi. Mana tak ada nilai kita kata Allah kecil sangat, tapi kayu hak orang. Jadi aku dah tahu aku buang aku buat cokai gigi. Dengan sebab yang sedemikian, setahun dah aku mati ni tak selesai lagi buat urusan anak Adam pasal ni. Anak kabarnya satu benda hak kecil sama ada baik pun ada nilai yang ada di akhirat kelak. Ada pun perkara hak buruk pun begitu juga. Perkara buruk pun begitu juga. Maka jangan awak pandang remeh dalam satu-satu perkara baik ataupun perkara yang buruk. Kita sambung lagi firman Allah Ta'ala. Qulillahu yuhyikum thumma yumitukum thumma yajma'ukum ila yaumil qiyamati la raiba fih. Katanya Allah Ta'ala, katakanlah Allah yang menghidupkan kamu. Kita hak asal tak ada ni boleh jadi itu. Asal macam kita sebut ni sperma. Macam anak budu lah kita kecek tui. Dan bukan setakat kecek, jadi pandangan hina daripada makhluk. Dia tu cuba orang kurang bodohnya ambil air maninya selek kita pun. Gocok kita. Sebab apa? Pada kita pandangan benda tu hina. Tu asal kita. Asal tak ada Allah Ta'ala hidupkan kita. Kemudian dia mematikan kamu. Maka Allah Ta'ala bagi kita sampai masa ni al-mautu ya'ti bartata. Matinya akan mari secara tiba-tiba akan mati. Setelah itu dia akan menghimpunkan kamu pada hari kiamat. Dan Allah Ta'ala akan bangkit kita pada hari akhirat kelak. Al-mar'u ma'a man ahabba. Seseorang itu akan dibangkit pada hari kiamat bersama dengan orang yang dia sayang. Dan tidak ada syok sebarang, dan tidak ada sebarang syok tentang kedatangannya. Pasti benda ni berlaku. Tak ada keraguan, tak ada. Pasti berlaku kata Allah Ta'ala. Pada Allah Ta'ala sebab tu kita ni beruntungnya Allah Ta'ala pilih kita orang Islam. Beriman pula, boleh belajar pula. Tunggu masa lagi beramal, insya-Allah. Insya-Allah Allah Ta'ala beri kemuliaan pada kita. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dalam kitab sahih dalam hadis tentang iman. Sayyidina Umar menyebut al-iman an tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa bil ba'thi min ba'dil maut wa bil qadari kullihi. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Umar. Yang bermaksud iman tu apa dia? Kamu beriman pada Allah, pada para malaikat, pada kitab-kitab, pada para rasul dan kebangkitan selepas kematian. Disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila dibangkit daripada kematian ni dia ada 3 golongan. Dia ada 3 pasang manusia. Jadi kita boleh ceklah kita duduk mana ni insya-Allah. Yang pertama golongan VVIP. Macam hari ni lah. Cuba kita tengok jalan raya dah. Orang-orang besar, menteri. Kalau dia nitah jalan raya kau macam mana? Yang pertama pengiring ada. Dalam keadaan ceng pun dia dah ceng. Siap polis pula perambat kita. Tepi. Dia nak nitah. Ni nak kabur lah yang VVIP nya tak ada berarti jeng tunggu tu pula traffic light. Tak ada. Ni straight je. Orang salah langgar pula kena marah pula, kena samang pula. Ni golongan VVIP. Maka hari akhirat kalau ada golongan VVIP ni, dia akan diiringi oleh para malaikat. Dia akan dimuliakan oleh para malaikat mengiringi mereka ni keluar daripada kubur untuk menuju kepada mahsyar satu.
Yang kedua, mereka ini sebagaimana macam kita biasa berjalan kaki, macam biasa duduk ramai-ramai berjalan nak menuju kepada masyar. Dan yang ketiga, Rasulullah sebut mereka ni menuju ke sana dalam keadaan berjalan menggunakan muka. Jalan menggunakan muka ni golongan hak hina ni, na'udzubillahi min dzalik. Sahabat tanya, ya Rasulullah, macam mana ni berjalan dengan muka? Lalu jawabnya Rasulullah, Tuhan yang memperjalankan kamu dengan kaki, Tuhan yang sama juga yang memperjalankan kamu dengan muka. Ni Allah Ta'ala buat 3 golongan ni apabila dia bangkit daripada kubur untuk menuju kepada mahsyar. Dan segala ketetapan qadar, ni kewajipan kita beriman dengan perkara yang telah ditetapkan oleh Allah Ta'ala. Jadi cabang iman yang ketujuh ini, yakni beriman yakin bahawa wujudnya kebangkitan selepas mati. Jadi katanya Rasulullah, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang cerdik ni orang macam mana? Yang pertama duk muhasabah diri. Muhasabah diri, kita duk muhasabah diri. Aku apa dah kalau duk kedai kopi sejam tak ada benda. Tapi kalau dengar kuliah loceng bunyi dah ustaz dak berhenti jadi kelesah. Lambat ustaz berhenti, lambat ustaz berhenti apa dah. Ni bukan usuran ni contoh. Sebab ada kita pernah dengar ada surah-surah sahabat kita. Apabila dengar loceng bunyi ni nyada dia lalu wakil seorang. Nyawak ni ustaz. Nyawak pas tangan tu. Maknanya suruh berhenti, dah berhenti ke? Tu nak apa kita ni jadi gelisah lambat ustaz. Dak dengar dah apa punya jam tu ustaz cerita pasal kiamat ke dak apa ingat. Hanya tunggu ustaz wallahu alam. Hanya cerah mula tapi bukan surah ni. Ke surah lain di Brazil Utara. Jadi orang yang cerdik, orang yang sentiasa muhasabah diri. Dalam waktu yang sama mempersiapkan diri dengan amalan-amalan untuk berhadapan selepas daripada mati. Amalan dia amalan soleh, amalan soleh. Cabang iman yang ke-8 insya-Allah kita akan lihat lagi pada perjumpaan yang akan datang. Wallahu a'lam, wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.